Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nozawan Hamidi Zaidi. Bersama rakan saya iaitu Siti Nur Aisyah binti Amzah. Kami dari kelas 5D. Kami akan membentangkan bertajuk Komisen Hak kepada Kanak-kanak. Yang pertama ialah pengenalan. Komisen Hak Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Bahasa Inggeris United Nations Commission on the Rights of the Child adalah sebuah komisi antarabangsa yang menetapkan hak-hak sivil, politik, ekonomi, sosial dan keluarga kanak-kanak. Negara-negara yang mengedepankan komisi ini terikat untuk menjalankannya dengan undang-undang antarabangsa. Pelaksanaan komisi ini diawasi oleh Jawatankuasa Hak Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari pelbagai seluruh dunia. Setiap tahun, Jawatankuasa ini memberikan laporan kepada Jawatankuasa Ketiga Pimpinan Anggo PBB yang juga akan mendengar pernyataan Ketua Jawatankuasa Hak Kanak-kanak dan menerima pakai resolusi mengenai hak kanak-kanak. Seterusnya adalah tujuan Komisen Hak Kanak-kanak. Yang pertama ialah pengabaian dan penderaan. Yang kedua adalah jaminan kanak-kanak mendapat hak tersendiri. Dan yang ketiga ialah eksploitasi. Yang seterusnya adalah hak setiap kanak-kanak. Yang pertama adalah kanak-kanak dilahirkan dan mempunyai nama dan kewarganegaraan. Dan yang kedua adalah mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi kanak-kanak. Dan yang ketiga, untuk tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai. Dan yang keempat, untuk mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat. Dan yang kelima, untuk mendapat pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri. Dan yang terakhir adalah untuk dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian, keganasan dan bahaya kepada kanak-kanak. Komisen Hak Kanak-kanak mempunyai beberapa perkara. Yang pertama ialah perkara 2. Perkara 2 ialah pihak hendaklah menghormati dan memastikan bahawa hak kanak-kanak yang dinyatakan dalam komisen ini diberikan kepada setiap kanak-kanak dalam bidang kuasa mereka tanpa jenis diskriminasi dan pembangkit bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama atau pandangan politik sama ada pandangan lain. Warga negara, asal-usul etnik atau sosial harta, hilang upaya status kelahiran atau status lain, sama ada kehilangan ibu bapa atau sebagainya lain. Dan perkara yang kedua ialah perkara 3. Perkara ini ialah dalam segala tindakan berkenaan dengan kanak-kanak sama ada ia dijanji oleh institusi kebajikan masyarakat awam atau swasta, sama ada mahkamah, pihak berkuasa, pentadbiran atau badan perundangan. Kepentingan terbaik kanak-kanak itu hendaklah menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, negara-negara pihak mengaku janji untuk memastikan kanak-kanak itu diberi perlindungan dan jagaan yang diperlukan bagi kesejahteraannya. Dan perkara yang ketiga adalah perkara 6. Perkara 6 ialah pihak beriktirafkan bahawa tiap-tiap kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup. Yang kedua, pihak hendaklah memastikan kanak-kanak setakat yang banyak mungkin boleh mewujudkan dan perkembangan kanak-kanak. Dan yang keempat, perkara 13. Perkara ini kanak-kanak hendaklah berhak kepada kebebasan bersuara. Hak ini hendaklah termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan semua jenis maklumat dan idea tanpa mengira sepadan, sama ada secara lisan, bertulis atau cetakan. Dalam sama ada bentuk lukisan atau melalui apa-apa media lain yang dipilih oleh kanak-kanak itu. Yang seterusnya adalah perkara 19. Perkara ini pihak hendaklah mengambil segala langkah perundangan, pentadbiran, sosial dan pendidikan yang sewajarnya untuk melindungi kanak-kanak daripada semua bentuk keganasan fizikal atau mental, kecederaan atau penderaan, pengabaian atau perlakuan cuai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penderaan seksual semasa penjagaan ibu bapa. Bagi perkara 23 pula, pihak beriktiraf bahawa seseorang kanak-kanak berupaya secara mental atau fizikal patut menikmati kehidupan yang sepenuhnya dan dihormati dalam keadaan yang memastikan kemuliaan, menggalakkan sikap tidak bergantung dan memudahkan pelibatan aktif kanak-kanak dalam komuniti. Bagi perkara 28 pula, pihak beriktiraf kanak-kanak kepada pendidikan dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara beberapa peringkat-peringkat dan atas dasar peluang yang sama, mereka hendaklah secara khususnya menjadikan
pendidikan rendah diwajibkan dan diadakan secara percuma kepada semua. Bagi perkara 29 pula, pihak bersetuju bahawa pendidikan kanak-kanak hendaklah ditujukan kepada perkembangan personaliti, bakat dan kepulauan mental dan basikal kanak-kanak pada tahap potensi yang sangat tinggi. Yang kedua, perkembangan rasa hormat dan hak asasi manusia dan kebebasan asasi dan bagi prinsip-prinsip yang termaktub Konvensyen mengenai hak kanak-kanak dalam piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Yang seterusnya adalah perkara 30. Perkara ini dalam negara ini di mana untuk minoriti etnik, agama atau linguistik atau orang-orang yang asal usulnya penduduk asli. Seseorang kanak-kanak yang tergolong dalam minoriti sedemikian atau ialah penduduk asli. Ia tidak boleh dinafikan hak dalam komuniti dengan anggota kumpulan yang lain. Bagi perkara 32 pula ialah pihak beriktiraf hak kanak-kanak untuk dilindungi daripada yang pertama, eksploitasi ekonomi dan daripada melaksanakan apa-apa kerja yang berkemungkinan bahaya atau mengganggu pendidikan kanak-kanak adalah meletakkan keperluan kepada kesihatan kanak-kanak. Bagi perkara 34 pula, pihak mengaku janji untuk melindungi kanak-kanak dari segala bentuk pengeksploitasi seks dan penderaan seksual. Bagi maksud ini, negara-negara pihak hendaklah secara khusus mengambil segala langkah kebangsaan dua pihak dan berbilang pihak yang sewajar dan untuk mencegah dorongan atau paksaan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti seks yang menyalahi undang-undang negara. Kepentingan Konvensyen Hak Kanak-kanak yang pertama ialah banyak negara tiada struktur perundangan bagi kanak-kanak. Yang kedua, perkembangan sihat kanak-kanak amat penting. Yang ketiga, kanak-kanak lemah berbanding orang dewasa. Yang keempat, kanak-kanak tidak berhak mengundi dan tidak mempunyai pengaruh politik dan ekonomi. Dan yang terakhir ialah kanak-kanak mudah terjejas dalam apa jua yang dilakukan atau tidak dilakukan. Prinsip-prinsip Konvensyen. Yang pertama, kanak-kanak tidak seharusnya diskriminasikan. Yang kedua, kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan dan perkembangan. Yang ketiga, kepentingan terbaik kanak-kanak harus diberi keutamaan. Yang keempat, kanak-kanak harus diberi peluang melibatkan diri secara aktif dalam semua perkara yang menyentuh kehidupan mereka dan diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Usaha yang dijalankan oleh Malaysia untuk perlindungan kanak-kanak. Akta Kanak-kanak 2001 telah digabungkan dengan Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 serta Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 di mana akta ini mewajibkan pengamal perubatan, ahli keluarga dan penyedia perkhidmatan penjagaan kanak-kanak melaporkan kes penderaan kanak-kanak. Berikutan itu, laporan kes yang dilaporkan menunjukkan peningkatan daripada 1036 pada tahun 2001 kepada tahun 2005. Mahkamah khas ditubuhkan, di mana memberi penekanan kepada penglibatan ibu bapa dalam pemulihan kanak-kanak dan menangani ketidakharmonian keluarga melalui bingkai iteratif serta talian bantuan 24 jam talian Nur 15999 Childline Malaysia, di mana penubuhan talian ini adalah satu langkah positif. Walau bagaimanapun, terdapat kebimbangan penerima talian tidak tersedia untuk mengenali kes-kes sensitif seperti isu LGBT dan masalah kesihatan mental. Baiklah, seterusnya, strategi pencegahan dalam sistem perlindungan kanak-kanak. Yang pertama, mewujudkan mekanisme amaran awal dan mengukuhkan mekanisme kanak-kanak. Yang kedua, membangunkan modul latihan seragam mengenai perlindungan kanak-kanak dan sistem saringan bagi orang-orang yang bekerja secara langsung dengan kanak-kanak. Dan yang terakhir, menyediakan pengetahuan asas kepada kanak-kanak untuk melindungi mereka. Baiklah, seterusnya ialah Pasukan Perlindungan Kanak-kanak PPKK. PPKK ditubuhkan di negeri dan di daerah berfungsi sebagai sistem sokongan kepada perkhidmatan perlindungan kanak-kanak.
Di antara aktiviti yang dikendalikan oleh PPKK ialah Pusat Aktiviti Kanak-kanak PAKK yang dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan masyarakat setempat. Contoh-contoh program dan aktiviti yang dijalankan ialah mengadakan pusat jagaan, pusat tuition, kaunseling, kelas komputer dan kursus pengasuhan serta perkembangan kanak-kanak. Usaha ini dilakukan untuk membantu mencegah kes-kes penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak, konten sekolah, kerosakan akhlak dan lain-lain. Pada tahun 2007, terdapat 131 buah PPKK dan 135 PAKK di seluruh negara. Program ini memberi faedah dan manfaat kepada kanak-kanak yang tinggal di dalam komuniti sekitar PAKK. Baiklah, Pusat Aktiviti Kanak-kanak PAKK. Penubuhan PAKK merupakan satu usaha yang menyeluruh dan lebih sistematik dan berkesan dalam usaha mencegah penganiayaan kanak-kanak. PAKK merupakan program atau perkhidmatan sokongan anjuran pasukan perlindungan kanak-kanak. PAKK diwujudkan mengikut keperluan setempat. Pasukan perlindungan kanak-kanak juga perlu mengenal pasti isu yang ketara dalam sesuatu kawasan dan menentukan peringkat umur kanak-kanak yang memerlukan perkhidmatan ini. Ini akan membantu dalam penyediaan program dan tempoh masa PAKK yang patut dijalankan. PAKK juga dibuka sepanjang hari atau untuk tempoh masa tertentu sahaja. Premis yang digunakan boleh disewa untuk didapatkan percuma dengan kerjasama majlis tempatan, jawatan kuasa, penduduk setempat atau bantuan atau sokongan dari perseorangan. Objektif penubuhan PAKK adalah untuk mengajarkan program dan perkhidmatan, sokongan bercorak, pencegahan dan perlindungan terutamanya kanak-kanak yang dianiaya oleh keluarga mereka. Keanggotaan PAKK terdiri daripada jawatan kuasa kecil yang dilantik oleh pasukan perlindungan kanak-kanak. Jawatan kuasa kecil ini terdiri daripada tidak lebih kurang dari 7 orang ahli atau lebih daripada 15 orang ahli sahaja. Baiklah, seterusnya, peranan PAKK dan aktiviti yang dijalankan oleh pasukan perlindungan kanak-kanak. Yang pertama ialah tempat perlindungan, di mana tempat ini menyediakan pelbagai aktiviti yang bersesuaian dengan umur kanak-kanak. Yang kedua ialah pusat advokasi, di mana pusat ini mengadakan ceramah dan juga kursus kepada masyarakat, ibu bapa dan kanak-kanak. Yang ketiga, pusat intervensi krisis, di mana pusat ini menyediakan khidmat kaunseling. Yang seterusnya, pusat pembelajaran, di mana pusat ini menyediakan kelas bimbingan, kelas komputer, kelas keagamaan dan kelas agama untuk kanak-kanak. Seterusnya ialah pusat sosial, di mana pusat ini menyediakan sukan serta rekreasi bersama kanak-kanak dan masyarakat. Yang terakhir ialah pusat sumber, di mana pusat ini menyediakan bahan bacaan kepada kanak-kanak. Akhir sekali ialah penutup. Konvensyen Hak Kanak-kanak sangat penting kerana kanak-kanak perlu ada hak masing-masing. Kanak-kanak adalah seorang insan yang sangat mulia dan tidak tahu banyak perkara. Sebagai ibu bapa dan orang sekeliling perlulah mendidik, melindungi dan menyayangi kanak-kanak. Ini kerana kanak-kanak akan menjadi generasi pada masa akan datang. Justru, kita hendaklah menghentikan pengabaian, penderaan serta mengeksploitasi kanak-kanak.